Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran saya Wako. Bagi anda yang gagal ataupun tidak lulus permohonan bantuan sara hidup 2020, mari kita tengok kod-kod tidak lulus dalam video kali ini. Nah, ini boleh menjadikan panduan kepada anda untuk membuat rayuan BSH 2020 pada bulan 7 Ogos 2020 nanti. Jom kita tengok apakah kod-kod tidak lulus bantuan sara hidup 2020. Ya, kod yang pertama. Maklumat pengenalan permohon berbeza dengan semakan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN melibatkan nama ataupun nombor pengenalan ataupun status kewarganegaraan. Okey, tindakan anda perlu sediakan dokumen asal dan salinan MyCard pemohon. Okey, untuk kod kedua, maklumat pengenalan pasangan berbeza dengan semakan data JPN. Jadi, anda perlu menyediakan dokumen asal dan salinan uh, untuk MyCard dan ataupun MyPR ataupun MyCast pasangan. Jom kita teruskan. Dan untuk kod yang ketiga, pengenalan anak berbeza dengan semakan data JPN. Jadi dokumen asal dan salinan yang diperlukan adalah seperti berikut. MyCard ataupun MyKit anak dan sijil lahir anak bagi pengesahan status kewarganegaraan. Okey. Kalau dapati kod yang keempat, hubungan pertalian antara anak dan pemohon ataupun pasangan tidak sepadan dengan data JPN. Jadi apakah yang kena lakukan? Ya, dapatkan dokumen asal dan salinan MyCard ataupun MyKit anak dan sijil lahir anak. Okey, untuk pengesahan hubungan pertalian. Okey. Untuk kod yang kelima, semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon ataupun pasangan melebihi RM4,000. Okey, jadi anda tidak perlu buat sebarang pembuktian pendapatan, tapi semakan pendapatan ini akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Okey. Kita tengok kod yang keenam. Semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon ataupun pasangan melebihi RM4,000 termasuk perniagaan. Jadi anda tidak perlu buat sebarang pembuktian pendapatan dan perniagaan, dan semakan pendapatan ini juga dan perniagaan juga akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Dan untuk kod yang ketujuh, didapati pemohon ataupun pasangan memiliki dua atau lebih perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian. Jadi ini permohonan dipertimbangkan sekiranya pemohon dan pasangan memiliki perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian yang sama. Jadi dokumen asal dan salinan yang diperlukan adalah sijil pendaftaran perniagaan. Okey. Dan untuk kod yang ke-8, didapati pemohon berdaftar sebagai pemegang saham ataupun pengarah syarikat ataupun perkongsian liability terhad. Jadi tindakan anda adalah tidak perlu sebarang pembuktian perniagaan. Jadi semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi rayuan boleh dipertimbangkan terhad kepada pembuktian dokumen tamat perniagaan ataupun letak jawatan penggarah syarikat sehingga tempoh 31. Okey. Dan kod yang ke-9. Pasangan berdaftar sebagai pemegang saham ataupun pengarah syarikat ataupun perkongsian liability terhad. Jadi tindakannya tidak perlu membuat sebarang pembuktian perniagaan. Semakan maklumat perniagaan akan dilakukan terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan MOF. Dan rayuan boleh dipertimbangkan dan ini terhad kepada pembuktian dokumen tamat perniagaan, letak jawatan pengarah syarikat. Okey. Jom kita teruskan dengan kod yang ke-10. Okey. Anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi. Ya, kali ini anak. Okey, tidak perlu sebarang pembuktian. Dan kedua, semakan pendapatan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan. Dan untuk kod yang ke-11, semakan agensi mendapati anak tidak melepasi syarat kelayakan
bagi umur lebih dari 18 tahun sebagai OKU atau pelajar sepenuh masa. Jadi untuk ini, tidak perlu sebarang pembuktian sebagai OKU. Semakan status OKU ataupun pelajar sepenuh masa akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi dokumen pembuktian belajar sepenuh masa untuk anak anda. Okay. Kod yang ke-12. Semakan rekod agensi mendapati hak kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Wow. Jadi dokumen asal dan salinan yang diperlukan adalah seperti berikut. Perjanjian sewa beli kenderaan bagi pemohon atau dokumen penukaran hak milik kenderaan ataupun dokumen penjualan ataupun pelepasan kenderaan. Dan untuk kod yang seterusnya, kod 13. Semakan rekod agensi mendapati hak kemampuan pasangan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Jadi dokumen asal dan salinan yang diperlukan adalah perjanjian sewa beli kenderaan bagi pasangan atau dokumen penukaran hak milik kenderaan ataupun dokumen penjualan ataupun pelepasan kenderaan. Dan untuk kod 14 pula, semakan rekod agensi mendapati hak kemampuan anak memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Jadi untuk ini, tidak perlu sebarang pembuktian pemilikan kenderaan. Anak berkenaan tidak layak dipertimbangkan bagi tambahan RM120. Okay. Jadi rayuan dipertimbangkan bagi tambahan RM120 sekiranya mempunyai anak lain yang menepati syarat kelayakan. Okey. Untuk kod yang ke-15, pengesahan permohon A kerana berlaku pertindihan maklumat pemohon A sebagai pasangan A di permohonan lain B pula. Okey. Jadi ini pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada tarikh ini, dan dokumen asal ataupun salinan yang perlu dikemukakan adalah status kahwin, iaitu my kad pemohon dan sijil ataupun surat pengesahan perkahwinan, atau dan untuk status ibu bapa tunggal balu ataupun janda ataupun duda, perlukan sijil ataupun surat pengesahan perceraian dan sijil lahir anak jika melaporkan maklumat anak dalam permohonan. Okey. Dan untuk kod yang ke-16, didapati pemohon dan pasangan membuat permohonan berasingan dengan status kahwin dan maklumat yang sama. Jadi, untuk tindakan, pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada tarikh ini, dan dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan adalah untuk buktian status kahwin, iaitu my kad pemohon dan sijil surat pengesahan perkahwinan, dan untuk status ibu bapa tunggal ataupun balu ataupun janda ataupun duda, dan anda perlukan sijil ataupun surat pengesahan perceraian dan sijil lahir anak jika melaporkan maklumat anak dalam permohonan. Ya, tuan-tuan dan puan, saya berharap kod-kod tidak lulus ataupun kod-kod gagal dalam video ini boleh menjadikan panduan kepada semua. Jadi, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.